kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang semaksimal mungkin daripada pertemuan kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung tajuk yang seterusnya, iaitu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi sesiapa yang mempunyai buku, boleh tengok pada muka surat 62. Pada muka surat 62. ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih, hamba, rasul, nabi dan pilihan Allah. Baginda tidak pernah menyembah berhala dan tiada pernah syirik walaupun sekelip mata, dan tidak sesekali melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Huraian. Nama penuh baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda adalah sebaik-baik keturunan dari Hashim, iaitu Hashim dari keturunan Quraisy, Quraisy dari bangsa Arab, Arab dari zuriat Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Baginda dilantik menjadi Nabi dengan surah Iqra dan diutuskan sebagai Rasul dengan surah Al-Muddathir. Baginda dilahirkan di Makkah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Allah mengutuskannya untuk menyampaikan peringatan agar menjauhi syirik dan menyeru kepada tauhid. Baginda dan para sahabat kemudiannya diarahkan berhijrah ke Madinah. Hijrah berarti berpindah meninggalkan negara syirik ke negara Islam. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar dan lain-lain. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada sebarang kejahatan kecuali telah diberi amaran kepada umatnya agar menjauhinya. Kebaikan yang telah ditunjukkan oleh baginda ialah tauhid, mengesakan Allah dan segala yang diredai oleh Allah dan disukai olehnya. Keburukan yang diberi peringatan oleh baginda ialah syirik dan semua perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi kita berhenti di situ dulu, insyaAllah. Kita berikan penjelasan kepada apa yang setakat itu. Baik. Kita tengok kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam teks asal yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengemukakan beberapa ciri berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertepatanlah dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita membincangkan tajuk ini. Jadi di sini Imam Abu Hanifah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih. Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ia dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah.
Iaitu hadis yang berbunyi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Jadi di dalam hadis ini dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, memberitahu kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasih. Khalil dari segi makna dia lebih mendalam daripada Habib. Habib juga memberikan makna kekasih. Tu. Khalil memberikan makna kekasih dengan lebih mendalam. Lebih tinggi lagi berbanding dengan Habib. Mana bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Taala telah mengambil aku, telah menjadikan aku sebagai khalil, maka automatik Habib termasuk juga. Automatik Habib pun juga termasuk di dalam kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah, kekasih Allah, dan Khalilullah, kekasih yang lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara. Jadi bila kita kata kekasih, kita fahamlah. Kita fahamlah. Maknanya ia memberikan makna yang menunjukkan bahawasanya betapa rapatnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abu Hanifah menyebutkan lagi Nabi Muhammad sebagai hamba, Rasul, Nabi dan pilihan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Yang ini saya lupa nak tulis. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis. Ada beberapa banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahawasanya baginda adalah seorang hamba. Antaranya di dalam hadis ini, saya ingat tu Hafidah terjemah rupa-rupanya. Dalam hadis ini mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sami'a Rasulullah An Ibn Abbas sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-mimbar sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berlebih-lebih di dalam memuji aku sebagaimana Nasara memuja Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas Nabi suruh kita kata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda adalah hamba Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mana beriman, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah
tidak menjatuhkan kedudukan baginda sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak menyebabkan kedudukan baginda itu jatuh daripada kedudukan Rasul Allah. Itu tidak. Mana tak boleh kita kata, tak boleh kata hamba Allah dan nanti rendah lagi kedudukan dia. Rendah lagi kedudukan dia, tidak lagi diletakkan sebaris dengan Rasul Allah yang lain apa. Tidak. Memang kedudukan baginda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, begitu juga baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan sebegini supaya apa? Supaya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jadi berlebih-lebih di dalam meninggikan baginda sehingga meletakkan baginda lebih daripada kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada kedudukan sebagai seorang manusia. Jadi kebimbangan tersebut kita boleh lihat apa yang berlaku di kalangan kita pada hari ini. Dengan wujudnya golongan yang mengatakan bahawasanya Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Yang viral beberapa ketika baru-baru ini. Wallahu alam, dah kena tangkap, dah ada yang sudah kena tangkap. Yang tu memang sudah ada yang kena tangkap dan ada yang masih lagi bebas. Jadi kefahaman sedemikian, kepercayaan sedemikian. Kenapa? Kerana mereka tidak meletakkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ketika mana mengutuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, innaka taqdimu innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz ketika menghantarnya ke Yaman, sesungguhnya kamu akan datang kepada ahlul kitab. Bila kamu datang kepada mereka, maka serulah mereka supaya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi hadis-hadis seperti hadis tentang rukun Islam. Hadis Jibril alaihi salam yang begitu panjang, yang mana di situ juga dengan jelas bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan kedudukan baginda sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda sebagai nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda adalah penyudah kepada sekalian nabi. Sebagaimana firman-Nya, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala nabi-nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan baginda adalah penyudah sekalian nabi. Karena baginda juga adalah seorang nabi dan dalam masa yang sama baginda adalah penyudah kepada sekalian nabi. Supaya apa? Supaya kita tidak dikelirukan dengan golongan-golongan yang mendakwa bahawasanya masih wujud lagi nabi-nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dakwaan golongan Qadiani yang global, yang mendakwa Ghulam Ahmad Qadiani adalah nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang berlaku di negara kita di mana Haji Qahar mengaku dia adalah Nabi Melayu
yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Melayu. Baik. Kemudian seterusnya Nabi SAW tidak pernah menyembah berhala. Yang ni ada disebutkan di dalam sirah, cuma saya tidak sempat untuk cari, disebutkan oleh sebahagian daripada ulama. Dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya baginda pernah menyembah berhala, pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekelip mata. Dalam masa yang sama baginda tidak melakukan dosa kecil ataupun dosa besar. Perbahasan berkenaan dengan Nabi-Nabi alaihi wassalam, apakah suci daripada dosa kecil, dosa besar, kufur, qabaih dan sebagainya, yang itu telah kita bincangkan di dalam perbahasan dalam pertemuan kita sebelum ini. Baik. Kemudian huraian. Nama penuh baginda, itu sebagaimana yang kita tengok tu. Bahkan di tempat-tempat yang lain, kita boleh tengok di dalam internet ada yang buat dalam bentuk gambar raja tentang nasab keturunan Nabi SAW daripada satu peringkat kepada satu peringkat ke atas. Kemudian baginda pula adalah merupakan seorang bangsawan daripada sebaik-baik keturunan Arab. Kemudian baginda dilantik dengan surah Iqra. Yang ini terdapat di dalam hadis yang sangat panjang di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam kitab-kitab yang lain. Mungkin saya boleh share sedikit daripada hadis yang panjang yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Tapi yang ini pun saya tidak sempat untuk terjemahkannya. Ini pun tak sempat. Baik, kita tengok. Itu juga sedikit yang ni. Ketika mana Nabi SAW berada di Gua Hira, faja'ahul malak. Hadis riwayat Bukhari. Faja'ahul malak faqala iqra. Qala ma ana biqari'in. Qala فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Maka malaikat datang kepada Nabi SAW, iaitu Jibril alaihi salam datang kepada baginda lalu berkata, Iqra, bacalah. Nabi SAW menjawab, aku bukan orang yang membaca ataupun aku tidak tahu apa yang aku nak bacakan. Lalu mana perawi, iaitu cerita ni diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Jibril, lalu Nabi kata, lalu Jibril memegang aku, memeluk aku sehingga aku keletihan, kelemasan. Kemudian dia melepaskan aku, lalu dia berkata, Iqra, bacalah. Aku pun menjawab, aku tidak tahu apa yang nak dibaca. Lalu dia pun memegang aku, memeluk aku kali yang kedua sehingga aku keletihan, kepenatan. Kemudian dia melepaskan aku sebagaimana tadi juga. Lalu dia peluk kali yang ketiga, kemudian melepaskan aku. Lalu Jibril alaihi salam pun baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia daripada segumpal tanah. Dan bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Baik. Jadi di dalam ayat ini, di dalam hadis yang diringkaskan, yang saya ringkaskan daripada Sahih Al-Bukhari ini, menceritakan berkenaan dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi SAW, iaitu surah Al-Alaq, surah Iqra. Kemudian selepas daripada itu Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan ketakutan, gemetar. Lalu sungguh
Fatimah menyelimutkannya, zammiluni zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkannya. Dengan Nabi SAW kata zammiluni zammiluni, lalu diselimutkan. Kemudian selepas daripada itu datanglah Jibril alaihi salam menurutkan ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berikanlah peringatan dan besarkanlah Tuhanmu. Baik. Jadi itu mana permulaan wahyu kepada Nabi SAW sebagai bukti, sebagai permulaan baginda diutuskan sebagai seorang Nabi. Kemudian seterusnya Nabi SAW diperintahkan supaya berhijrah ke Madinah. Allah mengutuskannya untuk menyampaikan peringatan agar menjauhi syirik dan menyeru kepada tauhid. Dan perintah ini bukan khusus kepada Nabi SAW sahaja, bahkan kepada semua nabi-nabi alaihi wassalam. Yang ini saya telah bincangkan di dalam perbincangan dahulu ketika mana kita membincangkan berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Yang itu Rasul-Rasul, beriman kepada Rasul rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Jadi di situ kita telah bincangkan maksud pengutusan Rasul-Rasul, kedudukan Rasul-Rasul yang lain, kedudukan Nabi kita Muhammad SAW dan sebagainya. Cuma saya ulang dua ayat sebagai selingan pada pagi ini. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka hendaklah kamu menyeru Allah dan jauhilah taghut. Jadi mana ini memang tugasan setiap nabi-nabi alaihi wassalam, lebih-lebih lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya menyeru kepada tauhid, menyeru kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi taghut yang paling besar, taghut iaitu sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar antaranya ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selepas daripada itu Nabi SAW diperintahkan supaya berhijrah ke Madinah. Ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita tengok hadisnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun fadhahaba wahali ila annaha al-yamamah aw hajar fa idha hiya al-madinatu Yathrib. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat di dalam mimpi bahawa saya berhijrah dari Mekah ke bumi yang terdapat kurma. Fikiranku terarah ke Yamamah atau Hajar. Tiba-tiba ia adalah Madinah, iaitu Yathrib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawasanya baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalkan Makkah. Yang ni kalau kita lihat di dalam maknanya dalam apa kita nak kata step-step sebelum penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, perancangan yang telah dirancang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita boleh tengok di dalam hadis yang lain bahawasanya mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tidak diterima oleh masyarakat
Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, lalu dihalau daripada Taif. Kemudian selepas daripada itu di dalam satu musim haji ketika mana datangnya daripada pelusuk, maknanya pelusuk negara Arab pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di atas unta, yang mana Nabi tanya, siapakah dari kalangan kamu yang mahu membawa aku kepada kaumnya. Kemudian dia disahut oleh penduduk Madinah. Kemudian selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kalau Rasulullah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebagai pendakwah di Madinah dan sebagai melicinkan jalan penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maknanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan dengan strategi dengan penyusunan apa peringkat demi peringkat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Ayat itu kita kena bincangkan secara khusus berkenaan dengan topik hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Cuma secara ringkasnya begitulah. Dia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi pandai-pandai sendiri nak pergi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan perancangan, dengan strategi yang teratur, yang tersusun supaya pemergian baginda, penghijrahan baginda ke Madinah tidak gagal. Kemudian setibanya di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan melaksanakan syariat-syariat Islam. Jadi hasil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Islam dapat ditegakkan. Islam dapat dilaksanakan. Amalan-amalan Islam dapat ditegakkan. Jadi kerana itu, mana ulama menggariskan amalan ibadat ini membahagikan kepada dua kategori. Satu kategori ibadah ibadah mustaqillah, dia panggil. Ibadah yang bersendirian. Satu ibadah yang mana dia tidak memberikan kesan kepada ibadat yang lain. Yang mana dengan ibadat tersebut seseorang hanya melakukan ibadat itu sahaja. Seperti kita kata sembahyang. Kalau kita sembahyang, kita hanya boleh sembahyang sajalah. Tidak berlaku. Bila kita sembahyang, otomatik kita akan dapat melaksanakan ibadat puasa. Tidak. Sebaliknya ada satu lagi bentuk ibadat dipanggil ibadah mu'tadah. Ibadat yang melampau. Kisan dia tu melampau. Iaitu satu ibadat yang mana hasil daripada ibadat tersebut, ibadat yang lain, perkara yang lain dapat dilaksanakan. Seperti ibadat hijrah. Mana hijrah? Dengan amalan hijrah seseorang, dengan amalan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka segala amalan, maka pelbagai amalan-amalan Islam dapat ditegakkan, bahkan sistem Islam dapat ditegakkan di Madinah. Kemudian seterusnya Nabi dalam huraian ni dijelaskan tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada sebarang kejahatan kecuali telah diberikan amaran kepada umatnya untuk menjauhinya. Jadi perkara ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min 'amalin yuqarribu min jannati illa waqad amartukum bihi wa la 'amalin yuqarribu ila an-nar illa waqad nahaitukum 'anhu." Tidak ada satu amalan pun yang menghampirkan kepada syurga kecuali aku telah memerintahkan kamu, mana supaya kamu melakukannya. Dan tiada amalan yang menghampirkan kepada neraka kecuali aku telah melarang kamu daripadanya. Ini pegangan kita. Kita tidak percaya bahawasanya segala bentuk amalan, sama ada kebaikan ataupun keburukan, semuanya telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melalui sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Yang kita percaya. Mana tidak terlepas. Yang kita akan jumpa selepas daripada ini ayat berkenaan dengan kesempurnaan agama. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan agama Islam.
Jadi mana semua perkara telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tertinggal walau satu pun. Nah, walau satu pun apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang Yahudi pun nampak benda tu. Orang Yahudi pun nampak perkara tersebut. Nanti saya kongsikan hadis mana ni? Berkenaan dengan kata-kata Yahudi itu. Iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Salman Al-Farisi. Iaitu Yahudi itu, ini Yahudi. Yahudi itu dia kata kepada, dalam riwayat ini tidak disebutkan Yahudi lah. Tapi di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan jelas seorang Yahudi. Yahudi pun tahu. Dia kata apa? Dia kata apa? Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Qala faqal ajal laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li dha'iqin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Iaitu Salman radhiyallahu anhu telah dikatakan kepada dia. Mana seorang Yahudi kata kepada dia, Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata Nabi kamu. Sebab Yahudi tidak mengaku Nabi dia. Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala perkara sehingga soal buang air, semua benda ajar. Buang air pun ajar. Gitulah soalan kita kata dia. Salman pun jawab, ya, baginda telah mengajar kami, melarang kami daripada menghadap ke arah kiblat untuk air besar, air kecil, istinja dengan tangan kanan, istinja dengan kurang daripada 3 waktu, istinja dengan tahi ataupun tulang. Jadi mana di dalam hadis ini juga dengan jelas seorang sahabat ditanya oleh seorang Yahudi. Mana Yahudi pun tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala perkara. Tidak terlepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan untuk kita sepanjang zaman, zaman. Sehingga soal yang kecil-kecil, soal masuk bilik air, tandas, masuk tandas, keluar tandas, makan minum, dan sebagainya. Yang itu insya-Allah saya akan bincangkan ketika kita akan baca ayat ni. Ayat yang terdapat dalam buku ni, ayat kesempurnaan agama tu. Jadi mana? Tidak terlepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam segala perkara. Dan sebenarnya apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kalau kita apa yang diajarkan oleh baginda, kalau kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita, ia menjadi satu keuntungan kepada kita, satu kebaikan kepada kita, satu keuntungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita segala perkara, termasuklah soal-soal berkaitan dengan rutin harian kita. Kalau kita ada buat setiap hari, masuk tanda, keluar tanda, mandi, makan, minum dan sebagainya. Maknanya segala perkara yang merupakan rutin harian kita, yang kita memang kena buat, tak boleh tinggal benda tu. Masuk tanda berapa kali sehari, memang kita kena buat. Lalu kalau kita laksanakan menepati apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan untuk kita, keuntungan untuk kita ialah kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat pahala. Itu kebaikan yang kita akan peroleh. Ialah cuba kita bayangkan. Kita masuk, kita laksanakan rutin harian tu setiap hari sudah berapa puluh tahun. Tiba-tiba kita tidak laksanakan mengikut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya kita. Tidak ada orang yang nak bayar kepada kita kerana kita masuk bilik air, kerana kita tidur, bangun tidur. Ada siapa-siapa nak bayar kepada kita? Tidak ada. Kita kena bayar? Ada. Kita nak masuk bilik air, kita kena bayar 50 sen. Kita nak tidur sewa hotel, kita kena bayar. Kita kena bayar, itu ada. Orang nak bayar kepada kita? Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak bayar kepada kita dengan rutin harian yang kita lakukan, dengan syarat kita menepati, kita mengikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita masuk bilik air, kita baca doa. Kita keluar bilik air, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu juga nak tidur, bangun tidur dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala beri pahala. Kita masuk bilik air, keluar bilik air, masuk dalam buku catatan amalan kita, pahala. Kerana kita melakukan sunnah Nabi SAW. Itu di antara kebaikan kepada kita umat Islam. Kita dapat untuk pelbagai keuntungan. Itu cuma benda tu, pahala tu, mana bayaran tu kita tak dapat di dunia lah. Kita kena percaya, insya-Allah kita akan terimanya di hari akhirat esok. Baik. Kemudian kebaikan yang telah ditunjukkan oleh baginda ialah tauhid, mengesahkan Allah dan segala yang diridai, disukai oleh Allah. Keburukan pula yang diberi peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syirik dan semua perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan segala apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, yang tu memang satu perbincangan yang panjang lah. Yang mana kalau mana dalam pembentangan berkenaan dengan perkara ni lah, mungkin saya boleh tunjuk seketika, tunjukkan seketika berkenaan dengan mana. Ini contoh. Mana contoh mana Nabi SAW sebagai ikutan sepanjang zaman. Dengan dalil-dalil lah daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW, mana kedudukan Nabi sebagai ikutan terbaik, yang telah mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi ikutan sepanjang zaman kerana Nabi adalah Rasul yang terakhir, tidak ada lagi Rasul selepas daripada Nabi SAW, sehingga Nabi sebut dia antara dia dengan kiamat ni seperti 2 jari sahaja. Kemudian ajaran yang Nabi ajarkan jelas. Kemudian kewajipan kenapa kena ikut Nabi SAW. Kewajipan ikut Nabi adalah yang paling utama. Kemudian apakah yang menyebabkan kita kena cinta kepada Nabi, kena ikut kepada Nabi. Kemudian apakah sesuai kita nak mengikut Nabi SAW ataupun tidak sesuai. Mungkin ada orang kata, memang ada orang kata, ada orang kata, maaf, kita tak boleh ikut zikir Nabi ini sebab zikir Nabi ini berat. Kita kena cari zikir kita buat sendiri. Ada yang ustaz yang cakap sedemikian. Ada video dia apa. Jadi ini sudut kesesuaian kenapa kita kena ikut Nabi SAW. Kemudian Nabi mengajar segala perkara, akhlak Nabi, dan ikut Nabi dari segi ibadat dan sebagainya. Memang banyak perbahasan berkenaan dengan menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Banyak sangat yang diajarkan oleh baginda SAW kepada kita. Jadi yang tu dia perlu kepada satu perbincangan yang panjang lah, berkenaan dengan kedudukan Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai ikutan terbaik, sebagai ikutan sepanjang zaman, yang mana tidak ada lagi ikutan selepas daripada Nabi SAW. Baik. Kita sambung kepada perbincangan seterusnya, iaitu yang diajarkan oleh Nabi SAW yang paling utama, iaitu tauhid, tauhid. Jadi hadis-hadis berkenaan dengan tauhid ni yang tu banyak berkenaan dengan tauhid yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cuma saya suka nak bawa satu hadis yang agak panjang sedikit. Yang mana di dalam hadis tersebut ada sedikit peringatan, bentuk peringatan berkenaan dengan tauhid ni, berkenaan dengan tauhid.
Iaitu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam." "Inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Nabi SAW kata kepada Muaz yang duduk membonceng belakang dia tu. Nabi kata, "Anak, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu." Maknanya jagalah hak-hak yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kamu menjaganya, untuk kamu memeliharanya. Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika bila engkau meminta tolong, mintalah kepada Allah. Jadi ini berkenaan dengan tauhid dan juga menjauhkan syirik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata mintalah kepada Allah. Maknanya sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Taala suruh. Sehingga seorang penyair, ulama kita mengungkapkan dalam bentuk syair. Dia kata apa? Syair itu pun saya lupa dah. Apa saya mau teringat. Dia teringat. Benar-benar teringat. "Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu." Allah marah jika kamu meninggalkan meminta kepadanya. Dan manusia bila mana diminta, dia akan marah. Itu beza. Allah Ta'ala kalau tak minta, dia marah. Pergi minta dengan orang lain. Dia marah. Berbeza dengan manusia. Manusia ni kalau asyik dia minta, asyik dia minta saja ni, jadi dia marah. Beza. Manusia marah, Allah marah kalau tidak minta dengan dia. Sebab itu di dalam hadis ini Nabi SAW kata, bila kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Bukan tak boleh minta kepada manusia ataupun kepada manusia lah, boleh minta sebagai perantaraan. Perantaraan tu dalam dalam perkara yang merupakan batas kemampuan dia. Tak dia mampu nak buat, dia mampu nak bagi. Yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kemampuan tersebut. Yang di luar daripada kemampuan itu, kemampuannya apatah lagi ia hanya kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, maka yang itu tidak boleh minta dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wasilah-wasilah pun wasilah dalam batas kemampuan perantara tersebut, kemampuan perantara tersebut. Bila engkau mahu meminta tolong, mintalah kepada Allah. Ini juga menjaga tauhid dan juga mengelakkan daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW kata, "Ketahuilah bahawa jika umat ini bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Jika mereka sepakat untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tentukan ke atasmu. Telah diangkat pena-pena dan telah kering suhuf-suhuf." Maknanya di dalam hadis ini Nabi SAW nak mengajar tauhid. Mengajar tauhid dan nak supaya kita menjauhkan diri daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana di dalam hadis ini mana Nabi SAW ajar nak minta dengan Allah Taala semata-mata. Jangan dengan sesuatu yang lain. Minta tolong begitu juga. Kemudian Nabi bagi tahu ajar berkenaan dengan pemberi mudarat yang sebenar, nafi', pemberi manfaat yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid. Itu tauhid. Itu dengan tidak menganggap ada sesuatu yang lain yang boleh memberikan mudarat, yang boleh memberikan manfaat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam hadis ini Nabi SAW kata, kalaulah semua manusia semua sekali sepakat untuk beri manfaat kepada engkau,
beri kebaikan kepada engkau dengan sesuatu. Nabi SAW kata, mereka tidak dapat berikan manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada engkau. Mana tidak ada tidak ada nafi' pemberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Begitu juga sebaliknya. Kalau semua manusia sepakat untuk memudaratkan engkau, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada engkau kecuali sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tentukan ke atas engkau. Jadi ini satu persoalan tauhid yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk mengelakkan diri kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dengar ada ustaz yang mengajar, yang ada video pun ada yang mengatakan pergantungan dengan seperti Ahlul Nawbah lah, seperti Walid Qutb lah, yang menganggap mereka mempunyai kuasa mentadbir alam. Tu sehingga dibuat perumpamaan, ustaz tu buat perumpamaan. Umpamanya dia kata umpamanya seseorang itu berniaga di China, berniaga dengan China lah, di China dia ada. Tiba-tiba barang dia tak pernah lepas, tak dapat habis cara dah buat. Cukup syarat-syarat dah, tak lepas juga daripada China, daripada China. Tak lepas juga. Dia pun tak tahu dah buat macam mana. Rupa-rupanya ahli naubah sana tak puas hati kepada dia. Tu dia. Dia kata lagu tu. Lalu dia kena cari ahli naubah. Dia kena minta tolong ahli naubah di tempat dia, di Malaysia lah. Kira-kira tu. Minta ahli naubah di Malaysia ni. Minta dengan ahli naubah di China supaya ahli naubah di China lepaskan barang. Bila dia buat lagu tu, tiba-tiba barang tu dilepaskan. Maknanya dia tidak ajak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala lembutkan hati orang di sana, mereka yang menguruskannya, supaya Allah Taala permudahkan segala urusan dia. Dia tidak ajar begitu. Sebaliknya, dia ajar seolah-olah ada lagi satu kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat untuk diminta pertolongan untuk menyelesaikan segala masalah yang dia hadapi. Jadi itu satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kena jaga. Yang ini disebutkan oleh ulama kita berkenaan dengan kepercayaan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berikan persalinan pakaian dia kepada seseorang, kepada mana-mana individu, sehingga individu tersebut mempunyai kuasa mengawal mana bahagian-bahagian dia, mengawal alam ini, mengawal pentadbiran alam ini. Mereka menganggap sedemikian. Jadi itu satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kena berhati-hati di dalam persoalan ini. Kena betul-betul berpegang kepada tauhid dan jauhkan diri daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak beri peringatan berkenaan dengan syirik ni. Kena berhati-hati sangat berkaitan dengan persoalan syirik ni. Umpamanya di dalam ayat yang di dalam surah Al-Ma'idah. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Jadi mana dalam ayat ni banyak ayat banyak. Hadis pun banyak peringatan berkenaan dengan syirik ini. Saya kemukakan satu dua begitulah. Mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang melakukan syirik kepada Allah, mati dalam keadaan syirik kepada Allah, tidak sempat bertaubat daripada syirik, Allah haramkan ke atas dia syurga. Tempat dia adalah neraka. Tidak ada peluang untuk dia keluar daripada neraka. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia buat banyak mana dosa sekalipun, dia masih lagi berpeluang untuk memperolehi pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ah, nanti sikit lagi. Tak habis. Tak habis share hadis. Ayat itu sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Muslim. Ayat itu hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa azidu, wa man jaa bis sayyi'ati fajazaohu sayyi'atun mithluha aw aghfiru, wa man taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhira'a, wa man taqarraba minni dhira'a taqarrabtu minhu ba'a, wa man atani yamshi ataituhu harwalah, wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atun بكراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang melakukan kebaikan sesiapa yang melakukan kebaikan, maka dia memperolehi 10 kali ganda. Atau aku akan menambahkan untuknya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, maka balasannya adalah seumpamanya. Atau aku akan ampunkan. Kalau buat baik, Allah Ta'ala beri 10 ganjaran, atau Allah Ta'ala tambah lagi. Buat jahat, 1 jahat, balasan dia 1 sahaja balasan, atau Allah Ta'ala akan ampunkan. Sesiapa yang menghampirkan diri kepadaku sejengkal, maka aku menghampirinya sehasta. Sesiapa yang menghampirkan diri kepadaku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Sesiapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari-lari anak. Sesiapa yang menemuiku membawa 10 bumi dosa, dalam keadaan dia tidak menyekutukan sesuatu denganku, aku akan menemuinya dengan pengampunan seumpamanya. Jadi mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang menemuiku membawa 10 bumi dosa dalam keadaan dia tidak menyekutukan sesuatu denganku. Itu syarat. Dia datang ke akhirat, bertemu Allah Subhanahu wa taala, bawa dosa sepenuh bumi, banyak bawa dosa. Tetapi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, aku boleh menemuinya dengan pengampunan sebanyak 7 kali. Jadi mana dosa seseorang itu mati dalam keadaan membawa dosa sebanyak mana sekalipun, melakukan dosa sebanyak mana sekalipun, Allah Ta'ala bersedia untuk mengampunkannya. Dengan syarat tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat baik banyak mana sekalipun, ada syirik, tidak ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak sempat bertaubat. Seseorang yang buat jahat macam mana pun, habis maksiat dia buat. Minum arak, zina, apa lagi kita kata. Banyaklah macam-macam maksiat dia lakukan. Tetapi dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang untuk memperoleh keampunan daripada Allah Taala di hari akhirat masih terbuka, terbuka. Cuma kita ni dalam kehidupan dunia ni, kita tak boleh lah nak berharap yang tu saja, tak boleh. Kita kena contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita kongsilah. Kita kongsikan. Ini contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku beristighfar dan bertaubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari lebih daripada 70 kali.
Walaupun seperti hadis yang saya sebutkan tadi, peluang untuk memperolehi keampunan daripada Allah Ta'ala di akhirat, selagi tidak melakukan syirik, peluang itu terbuka kepada kita. Walau bagaimanapun kita tak boleh nak berharap kepada peluang itu sahaja. Di samping kita jaga diri kita daripada syirik kepada Allah Ta'ala, tetap di atas tauhid, dalam masa yang sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tengok Nabi SAW sendiri pun banyak mana sehari-hari dia bertaubat memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bentuk kejahatan yang paling besar, yang paling dibimbangi oleh Nabi SAW kepada umatnya, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi beri peringatan juga terhadap semua perkara yang dibenci, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya Allah mengutuskan Nabi SAW kepada seluruh umat manusia. Yang ni insya-Allah kita sambung pula di dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Yang ni pun insya-Allah mungkin saya adalah banyak juga lah hadis-hadis yang saya akan kongsikan berkenaan dengan pengutusan Nabi SAW dan kewajipan kepada kita untuk ikut Nabi SAW. Yang itu insya-Allah kita akan bincangkan dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jika ada sebarang persoalan, boleh kemukakan satu dua soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya nak bertanya, adakah orang yang menuduh kita melakukan perkara syirik tapi kita tidak melakukannya, adakah dia tergolong pada orang yang syirik juga? Baik, yang tu sebagaimana hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ahaduhuma," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesiapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ia akan kembali kepada salah seorang daripada kedua-duanya. Di dalam satu riwayat yang lain, yang Nabi SAW kata, maka dia akan kena kepada salah seorang daripada kedua-duanya. Kalau perkara itu memang tepat kepada orang yang dikata, yang kita kata tu, maka kekufuran, kesyirikan itu memang kenapa dia lah, memang betul. Tetapi kalau tidak tepat kepada orang yang dikata tu tidak buat benda tu, maka ia kembali kepada orang yang mengata. Itu dia. Memang sedemikian. Bila kita menuduh seseorang dengan sesuatu tuduhan, lebih-lebih lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama selepas daripada keimanan. Seburuk-buruk nama gelaran ialah kefasikan selepas daripada keimanan. Kalau kita tuduh seseorang, terutama sekali yang merupakan seburuk-buruk nama, kafir, fasik, syirik, musyrik dan sebagainya, tiba-tiba orang yang dituduh tidak sedemikian, maka tuduhan itu kembali kepada orang yang mengatakan. Sebab itu di dalam soal ini kena berhati-hati. Nak tuduh orang sesat, nak kata orang sesat, nak kata individu itu syirik, musyrik, apa-apa, kena berhati-hati. Menjelaskan amalan itu tidak mengapa. Yang itu memang kena jelaskan amalan ini boleh membawa kepada syirik, amalan ini boleh membawa kepada kemurtadan. Yang itu memang itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Nabi SAW supaya menegah kemungkaran. Sebut ciri-ciri itu tidak menjadi masalah, bahkan diperintahkan. Tuduh seseorang dengan perbuatan tersebut tanpa bukti, yang itu tak boleh. Akan menyebabkan tuduhan kembali kepada penuduh, menyebabkan si penuduh akan menjadi muflis di akhirat besok. Jadi sebab tu, nak tuduh individu kena berhati-hati. Wallahu a'lam. Okey, rasanya setakat itu saja. Okey, baiklah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz
Ustaz Ahmad Nasim atas perkongsian ilmu ini serta perkara yang cukup jelas mengenai kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu, yang mana Allah SWT menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling mulia secara tak langsung. Dan terlalu banyak kelebihan kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW berbanding pengikut Rasul yang lain. Sekaligus semua itu perlulah dimanfaatkan dan disyukuri. Maka beruntunglah kita, jiwa orang Islam yang jiwa kita yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah tambahkan kita rasa cinta dan rindu kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita sama-sama ikuti seterusnya, kuliah seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Arif Zaki, dan dengan itu kita tutup dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah. Silakan Ustaz. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini mendatangkan manfaat yang banyak kepada kita semua, insyaAllah. Jadi saya tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal. Okey, baik. Sama-sama kita teruskan kuliah duha kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaki dan telah pun berada dalam majlis ini. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita ada peluang lagi untuk terus berada dalam majlis ini, dan teruslah majlislah sama-sama kita ikuti tajuk kita pada pagi ini berkenaan dengan Asmaul Husna, iaitu Asmaul Husna ini adalah 99 dari nama Allah, itu Al-Basir. Sesungguhnya Allah ini Maha melihat sehinggalah apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ya, maka dari itu marilah kita ikuti sama-sama perkongsian seterusnya bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki. Silakan. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد أحبتي في الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta semua yang mengikuti Nabi sampai ke hari kiamat. Dengan saya muliakan kepada Haji Zainun serta semua barisan kepimpinan sahabat pecinta Al-Quran, begitu juga semua muslimin dan muslimat, haji-hajah, ayah bunda dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama bertemu pada pagi ini walaupun secara online, secara maya. Mudah-mudahan ia dikira sebagai salah satu daripada majlis ilmu, yang mana dari majlis ilmu ni setentunya kita nak membawa sesuatu, nak ambil sesuatu, nak bawa dalam hidup kita untuk kita bawa balik, untuk kita amalkan, insya-Allah. Jadi majlis ilmu yang mana pada pagi ini mudah-mudahan kita doakan mendapat kebaikan di sisi Allah, sehingga disebutkan Nabi SAW, nazalat alaihim as-sakinah, orang-orang yang berada di majlis ilmu semoga Allah Ta'ala melimpahkan, menurunkan baginya as-sakinah, ketenangan dalam jiwanya, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan Allah hujankan dia dengan rahmat, iaitu kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi sebab tu berada kita majlis ilmu, kita dapat ketenangan, kita dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati ilmu yang kita pelajari agar dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Baik, apa khabar sekalian, semua sihat insya-Allah. Saya doakan semoga semua sihat, beri keberkatan kesihatan, yang mana tak sihat semoga disembuhkan Allah Ta'ala, yang mana sihat semoga dipelihara kesihatan, insya-Allah. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ini kita menyambung pembelajaran Asmaul Husna, iaitulah nama Allah Ta'ala yang indah, yang baik, yang mulia,
iaitulah salah satu daripada 99 nama Allah, namanya iaitu Al-Basir, yang membawa maksud Allah yang Maha Melihat. Baik, sebelum kita pergi kepada pembelajaran ini ataupun kajian tentangnya, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghafalnya, siapa yang menghitungnya, artinya dia baca, dia hafal, kemudian dia memahami serta mengamalkannya sepanjang hayat dia, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk dalam syurga. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab tu ini antara dalilnya betapa pentingnya belajar nama Allah, Asmaul Husna. Dan salah satu daripada ilmu At-Tauhid, perbincangannya adalah Asmaul Husna, dan itulah nama-nama Allah yang baik, yang indah, agar mudah-mudahan dengan kita belajar Asmaul Husna, kita akan bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, seperti kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Maka bila kita kenal Allah, sudah pastilah kita akan cintai Rabb kita, Allah Subhanahu Ta'ala, dan semoga juga Allah mencintai kita. Dan begitulah juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu mempunyai nama-namanya yang baik, maka serulah, iaitulah berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu, dengannya. Jadi sebab tu kita boleh doa dengan nama Allah. Contohnya kita minta, ya Allah, ya Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Allah yang memberikan, yang maha memberikan rezeki, rezekikanlah aku kebaikan, ya. Ya Allah, ya Syafi, sembuhkanlah aku. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah diriku. Ya Allah, yang Al-Alim, kau yang maha mengetahui. Al-Halim, kaulah yang maha lembut, maka kurniakanlah kemudahan dalam urusanku. Sebagai contoh, kita boleh menyebutkan nama-nama Allah dalam masa berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala, dan itu juga salah satu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita tak kenal nama Allah, macam mana kita nak sebut nama Allah kan? Sebab tu kita belajar nama-nama Allah, dan kita juga antara amalan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan diajarkan oleh Nabi SAW, adalah berdoa dengan nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu Allah makbulkan doa-doa kita. Baik, jadi pada pagi ini kita bicarakan dari 99 nama Allah. Kita sebut satu je daripadanya, iaitulah Al-Basir. Al-Basir, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, ia datang dari kalimah basarah. Basarah ni maksudnya melihat ataupun penglihatan. Jadi dalam Al-Basir sendiri adalah sifat tunggal kepada Rabbul Alamin, iaitulah Allah yang maha melihat, kerana laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang bersamaan dengan Allah. Jika makhluk melihat, tetapi penglihatan makhluk itu terhad, penglihatan kita terhad. Di sebalik dari dinding kita tidak nampak. Di sebalik daripada sesuatu yang tertutup kita tidak boleh melihat. Dan dalam kegelapan juga terhad penglihatan kita. Bermaksud kalau gelap kita sendiri pun tak nampak. Jadi ini berbeza dengan Al-Basir, iaitulah Allah yang maha melihat. Sehingga apa yang Allah Ta'ala lihat itu bukan hanya sesuatu yang zahir, tetapi juga sesuatu yang batin, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak mampu kita melihatnya. Dan begitulah juga penglihatannya, Al-Basirnya Allah Ta'ala, Allah yang maha melihat itu bukan hanya perkara yang besar, tetapi sekecil-kecil perkara pun di bawahnya, sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita sebagai hamba Allah Ta'ala, bila kita belajar Al-Basir, kita tahu bahawa kita ini takkan terlepas daripada Allah yang melihat kita. Kita takkan terlepas, pada setiap saat kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan itulah semoga bertambahnya sifat, dipanggil sifat ihsan. Ihsan ni iaitulah kita rasa Allah perhatikan kita. Dan begitulah juga kita dalam ibadah merasakan kita memerhatikan Allah, walaupun kita tidak mampu melihat Allah dengan
mata kasar kita kerana zat Allah yang agung itu. Tetapi seperti kata Nabi SAW bila ditanyakan oleh Jibril, dan kata Jibril AS, akhbirni anil ihsan, khabarkanlah kepadaku apakah itu al-ihsan. Ya, setelah kita menjadi muslim, kita menjadi mukmin, ya, muslim, mukmin, muhsin. Kita kena usaha jadi muhsinin, orang-orang yang ada sifat ihsan. Apakah itu ihsan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Dan apabila kamu tidak dapat melihat Allah, sudah pastinya kita tak mampu melihat Allah, tetapi rasailah, iaitulah innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah Ta'ala yang sentiasa melihat kamu. Jadi inilah al-ihsan. Maka bila kita belajar al-basir, ia akan menjadi kunci untuk membuka pintu al-ihsan agar kita menjadi golongan muhsinin, insya-Allah. Baik. Jadi al-basir dalam Quran berapa kali? Ada 42 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat kalimah al-basir diulangi 42 kali dalam Al-Quran. Dan antara ayat-ayat Allah sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah SWT melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi ini antara ayat yang Allah sebut tentang bagaimana Allah melihat setiap perbuatan kita. Dan begitu juga ayat Quran yang lain. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha melihat akan segala sesuatu. Jadi apa pun yang berlaku di langit, di bumi, di daratan, di lautan, atau lautan yang dalam sedalam-dalamnya, langit yang tinggi setinggi-tingginya, ya, makhluk yang besar maupun yang kecil sekecil-kecilnya, semuanya di bawah pengetahuan, di bawah penglihatan Allah Ta'ala yang maha agung. Jadi Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mentafsirkan ayat yang kita baca tadi, iaitulah maksudnya ada 3 penjelasan kata Imam At-Tabari. Pertama, Allah Subhanahu Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Jadi setiap perkara yang kita buat, semuanya dalam penglihatannya, ya, Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Jadi walaupun seseorang tu tak ada orang dekat sekitar dia, tetapi Allah melihat apa yang dikerjakan. Berarti kalau perkara baik dia buat, maka dia akan dapat kebaikan. Dan perkara buruk macam mana yang dia buat, walaupun tak ada manusia yang tahu, tetap dia akan dapat balasan keburukan. Jadi kita kena tahu bahawa, kita kena ingat sentiasa bahawa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Yang keduanya, Allah Subhanahu Ta'ala mengetahui semua daripada semua sisi, iaitu membawa maksud setiap penjuru alam semesta ini, di langit, di bumi, di daratan, di lautan, ya, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala tahu dan Allah ingat amalan hamba-Nya dan akan memberikan balasan. Ini seperti yang kita sebut tadilah. Jadi sebab itulah seorang hamba boleh dengan al-basir, dia mempelajarinya, dia akan sentiasa dapat berusaha mengikhlaskan dirinya dalam amal. Jadi kalau kita nak ikhlas diri dalam amal, kita belajar al-basir ni, kita dapat insya-Allah meningkatkan keikhlasan kita. Kenapa? Apabila kita buat satu amalan kebaikan, ya, walaupun tak ada manusia terima kasih, tak ada manusia menghargai kebaikan kita, tak ada manusia yang memuji kita, kita tetap, ya, dapat melakukan kebaikan itu dengan tenang, tanpa kita harapkan balasan daripada manusia. Kenapa? Kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat perbuatan kita dan Allah Ta'ala pasti membalasi perbuatan kebaikan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kata Allah Ta'ala, apabila siapa seseorang tu buat satu amal kebaikan, walau sebesar zarah, bermaksud tak ada orang pun kisah, tak ada orang hargai, tak ada orang terima kasih, tak ada orang muliakan kita dengan kebaikan tu. Tapi sebab kita buat kerana Allah, dan pastinya Allah Ta'ala sebut, walaupun sekecil mana sekalipun kebaikan itu, pasti Allah Ta'ala akan membalasi kebaikan itu dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jadi sebab tu kita buat amal pun orang tak terima kasih, tak apa, sebab Allah pasti membalasi kebaikan kita. Kita tak perlu risau. Kebaikan yang kita buat walaupun tidak
dihargai oleh manusia. Itu antaranya. Baik. Seterusnya yang kelima, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan bahawa iaitu Allah Subhanahu Taala yang Maha melihat ialah membawa maksud Allah melihat segala sesuatu walaupun sekecil-kecil perkara. Sebagai contoh, walaupun semut yang hitam yang berada di kegelapan malam di tanah yang hitam, itu pun Allah Ta'ala tahu. Itu pun Allah Ta'ala Maha melihatnya. Dan penglihatan Allah Ta'ala tidak terhad, sehingga kan Allah melihat segala sesuatu di langit dan juga di bumi, yang mana merupakan yang disebutkan di bawahnya penguasaan dan kekuasaan Allah SWT. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, iaitulah tidaklah gugurnya satu daun pun. Daun ni dia tak gugur, maknanya melainkan Allah tahu setiap daun yang gugur di muka bumi Allah. Bayangkanlah berapa banyak daun yang gugur, dan di banyak tempat semuanya, setiap daun itu Allah tahu bagaimana keadaannya, ke mana jatuhnya, dan sebagaimana seluruh keadaannya diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan Allah itu Al-Basir, yang Maha melihat akan setiap sesuatu yang berlaku di alam semesta ini, hatta Allah tahu apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita boleh renungi? Pertama sekali, daripada Al-Basir, Allah Maha melihat ini, maka kita kena tahu bahawa tidak ada satu pun yang bersamaan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun bersamaan dengan Allah. Jadi makhluk adalah lemah, manakala Allah Ta'ala itu yang Maha berkuasa. Jadi tidak ada persamaan yang disebutkan dengan penglihatan seorang manusia itu dengan Allah Ta'ala. Sehebat mana pun dia penglihatannya, mungkin digunakan teknologi ke, macam sekarang ni manusia boleh mencerap cahaya bintang yang paling jauh. Berapa jauh? Lebih kurang beberapa bilion tahun cahaya. Jadi bermaksud sangat jauh. Tapi kita boleh melihat cahayanya daripada bumi menggunakan teleskop. Jadi adakah dengan itu seorang manusia telah mengatasi penglihatannya Allah? Tidak, walaupun sedikit pun. Walaupun manusia mampu melihat sesuatu yang paling seni, kecil sangat. Contohnya virus, dilihat dengan mikroskop yang paling moden. Tetapi adakah ia mengatasi Al-Basirnya Allah? Tidak, sama sekali. Sikit pun tidak. Kerana apa yang Allah Ta'ala Al-Basirnya Allah bukan hanya boleh melihat perkara yang zahir. Semua yang kita lihat tu, walau sekecil-kecil perkara, walau sejauh-jauh perkara, semuanya terhad dan ianya adalah zahir. Sesuatu yang batin boleh tak kita tengok? Kita tak boleh tengok. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi, dia dalam keadaan ketika mana ada seorang daripada musuh Islam telah beriman. Bagi contoh Abu Sufyan masa ketika itu. Abu Sufyan, dia sehari sebelum Fathu Mekah, dia masuk Islam. Bila dia datang jumpa Nabi, dia kata, aku ingin beriman kepada Allah dan Rasulullah. Lalu dia pun mengucapkan syahadah. Ada sahabat tak puas hati. Dan dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya dia ni takut kalau esok dia ni dibunuh. Sebab Fathu Mekah masa tu, kerana mereka telah melanggar perjanjian. Lalu ketika itu Nabi SAW datang dengan 10,000 orang sahabat untuk membuka kota Mekah. Jadi masa ketika itulah Abu Sufyan merupakan ketua Mekah, tapi dia satu malam sebelum masuknya Nabi kepada kota Mekah, dia telah memeluk agama Islam. Sahabat cakap, ni dia takut ni, sebab tu dia masuk Islam. Rasulullah kata, adakah kamu boleh membelah dadanya dan melihat apakah ada iman ataupun kebenaran daripada apa yang dia tuturkan? Jadi sahabat kata, tak boleh ya Rasulullah. Dengan itu, apa yang dia lafazkan, itulah kebenarannya, kebaikannya. Maka kita terima atas apa yang dia selafazkan. Jadi, bila seorang tu, dia kata dia beriman, maka Nabi kata, dia berimanlah. Sebab apa? Apa yang dia lafazkan tu,
maka dia menyatakan dirinya beriman, apa yang ada dalam dadanya boleh tak nampak? Tak boleh nampak kan? Jadi kena ambil kata-katanya itu. Maka setelah itulah Abu Sufyan beriman, dan sebenarnya memang benar-benar dia beriman. Dan akhirnya dia menjadi salah seorang sahabat yang berjuang di dalam agama Allah, dan dia juga salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi dari musuh menjadi sahabat. Itulah hebatnya Islam. Yang mana disebutkan, kalau kita lihat dalam hal tadi, berarti kita juga memiliki had di dalam apa yang kita ketahui. Begitu juga dalam penglihatan kita. Maka sesuatu yang zahir kita boleh lihat, tapi sesuatu yang batin kita tidak mampu melihatnya. Yang keduanya, Allah SWT melihat semua perbuatan kita. Maka kita mestilah bertakwa pada Allah. Takwa juga membawa maksud berhati-hati, waqawaqi wiqayah, ataupun juga takut. Yang membawa maksud takut kepada apa? Iaitu dosa dan juga kemurkaan Allah. Berhati-hati daripada terjerumus pada perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita disebutkan dalam hal ni, kita bertakwa pada Allah apabila kita tahu bahawa Allah Ta'ala melihat akan perbuatan kita. Macam berlaku kan dekat negara China ke kat mana ke. Maka pasang CCTV yang banyak. Satu hari ada satu pickpocket, seorang pencuri. Dia nak curi beg duit daripada satu orang yang ada dekat depan dia. Lalu dia pun ambil pelan-pelan, dia ambil beg duit daripada poket belakang seorang lelaki. Maka dia pun ambil beg duit tu, dimasukkan poket dia. Kemudian dia senyap dia kan. Dengan masa dia senyap tu, dia pusing-pusing, dia ternampak CCTV depan muka dia. Rupanya dia dirakam, perbuatan dia mencuri tu dirakam. Jadi apa dia buat? Dia berfikir, kemudian dia jatuhkan beg duit tu, dia cuit mangsa yang dia dah ambil duit tu, dia cuit, dia kata beg duit kamu jatuh. Kemudian orang tu pun ambil beg duit tu, terima kasih dekat dia. Padahal dia pencuri kan. Terima kasih dekat dia. Lepas tu, dah orang tu pun dah pandang ke lain. Yang pencuri ni pandang kat kamera CCTV, dia buat macam ni. Dia minta maaf. Sebab apa? Dia tak buat mencuri ni. Sebab apa? Dia tahu dia dirakam. Dan macam mana pun dia takkan terlepas. Nanti dia akan ditangkap bila turun train tadi tu. Jadi maksud apa? Bila seorang manusia rasa dia diperhatikan, maka akan meningkatlah takwa dia. Rasa jaga-jaga dia, berhati-hatinya. Kan? Jadi macam itulah. Maksudnya kita ni sentiasa akan meningkat takwa kita bila kita rasa Allah memerhatikan kita. Dan memang pun Allah memerhatikan kita. Cuma kita kena wujudkan rasa itu supaya kita dapat memperbaguskan iman kita. Sebab itulah ini dipanggil muhsin. Muhsinin, orang-orang yang merasai bahawa Allah memerhatikan apa yang dia lakukan. Jadi yang seterusnya, Allah Ta'ala melihat semua perbuatan kita, maka ikhlaslah kita dalam setiap perbuatan kebaikan. Takutlah kita untuk buat keburukan, dan ikhlaslah kita dalam buat kebaikan. Kerana Allah Ta'ala pasti membalasi hamba-hambanya. Sebab tu dalam Talbisul Iblis, kitab yang menceritakan tentang tindak tanduk atau taktik iblis, Imam Ibnu Jauzi mengarang kitab itu, namanya Talbisul Iblis. Saya tak tahu di sini Spark ada tak kaji tentang kitab ni. Bagus kalau kaji kitab ni, kitab Talbisul Iblis. Kerana apa? Dia mengajarkan apakah strategi-strategi iblis yang mana dibuat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Kenapa? Sebab kita semua orang beriman dan alhamdulillah kita juga ada ilmu. Dan bila kita orang beriman dan berilmu, syaitan yang datang, dia tak akan datang pangkat yang biasa-biasa. Dia akan datang pangkat yang tinggi. Macam semua jemaah yang ada dalam majlis ilmu ni lah, dalam Spark ni ada 78 orang kan. Maksud saya 77 orang, maksud saya 78. Jadi semua yang ada dalam ni insya-Allah berilmu dan beriman. Kerana hari-hari dengar ceramah kan. Sebenarnya ajar semua lebih alim daripada ustaz lagi sebenarnya. Sebab ustaz baca satu kitab je, satu topik je, tapi jemaah semua berapa banyak topik dan ilmu yang telah pun dipelajari setiap hari itu, maka lebih alim sebenarnya.
Jadi bila syaitan yang datang, dia takkan ajak seorang tu buat dosa. Sebab dia tahu orang yang alim, orang yang berilmu dan orang yang beriman ni dia takkan buat dosa. Jadi apa dia buat? Dia akan ajak untuk hilang pahala. Macam mana tu? Iaitu untuk menjadikan hati orang-orang yang buat baik ni tidak buat kerana Allah. Ada boleh berlaku tak? Ya. Antara perangkap-perangkapnya bila kita buat kebaikan, satu kebaikan kan. Sebagai contohnya ada orang datang dia minta sikitlah sebab dia susah kan. Jadi kita kalau boleh bagi, kita bagi. Kalau tak boleh bagi, jangan herdik, jangan marah, jangan maki kerana mungkin dia orang yang betul kesusahan atau mungkin dia anak yatim. Sebab tu Allah berfirman wala yahuddu ala ta'amil miskin ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah Ta'ala sebut ada orang yang mendustakan agamanya. Artinya dia kata dia beriman tapi sebenarnya dia tak beriman. Sebagai macam itulah. Ataupun dia kata dia orang yang soleh tapi sebenarnya tidak. Begitulah. Bila dia buat apa? Bila dia mengherdik anak yatim. Dan bila dia menghalang makan orang-orang miskin. Jadi sebab itulah kalau tahu orang meminta, tak boleh bagi, kita senyum je. Kita kata, kita buat sign saja pun tak apa. Kita doakan kebaikan dia. Tapi kalau boleh bagi, bagilah. Dan bila kita berikan, kadang-kadang bila kita dah sedekah ni, ada orang kadang-kadang dia sedekah, dia tunggu. Orang ni terima kasih tak? Tengok yang dapat tu terus tak terima kasih, terus jalan je. Lepas dia kata, bagi sumbangan kat dia pun tak terima kasih pun. Jadi apa yang berlaku? Syaitan tu lah yang dia buat macam tu. Dia buat kita berubah niat kita. Asalnya kita nak bagi kerana Allah. Tapi akhirnya dah terubah niat bagi kerana nak terima kasih. Jadi apa yang akan dapat? Dapat terima kasih itulah. Kalau kita harapkan sesuatu dari manusia, kita akan dapat itulah. Tapi kalau kita harap sesuatu dari Allah, kita akan dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kalau kita bagi kebaikan, orang tu tak terima kasih, tak apa. Kerana Allah Ta'ala yang pasti membalasi, yang selayaknya membalaskan kebaikan kita. Tapi kalau orang dia terima kasih, Alhamdulillah. Kita pun bukanlah berubah niat kita, tapi tetap lagi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila orang bagi kebaikan pada kita, kita berterima kasihlah pada orang tersebut. Dan balasilah ia dengan doa yang baik. Kerana itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi maksudkan balik kepada tadi, maka sebab itulah syaitan dia nak cuba untuk rosakkan amal kita. Dengan tadilah sebab tu Nabi beritahu bila satu orang dia beramal kebaikan tetapi dibuat bukan kerana Allah. Maka akhirnya di hari akhirat dia akan menyesal. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan perintahkan, iaitulah beritahu pada dia. Maka hari ni kamu pergilah cari balik orang-orang yang dulu kamu buat baik kerana dia. Kamu buat amal kerana dia. Maka mintalah pahala dari mereka. Ya akhirnya tak adalah pahala. Sebab yang hanya boleh berikan pahala adalah Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah amalan kita, dengan kita belajar Al-Basir ni kita tahu Allah melihat, maka kita sentiasa ikhlaskan amal kita ya kerana Allah Subhanahu Taala. Kerana Allah pasti melihat apa yang kita lakukan dan Allah Ta'ala pasti ya memerhatikan dan membalasi kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, insya-Allah. Baik. Jadi seterusnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim ya menyatakan alam ya'lam bi anna Allah yara. Dalam Al-Quran ya surah Al-Alaq ayat yang ke-14 yang membawa maksud, tidakkah dia mengetahui bahawa Allah itu melihat segala perbuatannya? Jadi Allah Ta'ala beritahu pada kita bahawa Allah Ta'ala melihat segala perbuatan kita. Baik yang dibuat di hadapan manusia maupun di belakang-belakang manusia. Maka sebab itulah jangan seorang tu berani melakukan keburukan atau kejahatan walaupun di belakang daripada penglihatan manusia, kerana Allah Subhanahu Ta'ala pasti akan melihat akan perbuatan hamba-hambanya. Baik. Jadi sebab itulah ya kita kena ingat bahawa apa saja yang kita buat,
Ya, kalau tadi yang baik, pastinya Allah akan balas kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala, dan begitulah juga kalau seorang tu buat sesuatu amalan keburukan, dia buat dosa, ya, maka pasti dia akan dibalasi dengan dosanya walaupun sebesar zarah dosa yang dia buat. Subhanallah. Jadi maksudnya kita sebagai hamba Allah, jangan berani kita buat benda berdosa. Benda-benda yang dosa jangan kita berani melakukannya, kerana Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat dan Allah Ta'ala akan membalasi akan perbuatan kita. Tapi Allah Ta'ala ni maha penyayang, kerana bila kita terlakukan perbuatan yang berdosa ataupun kita seorang hamba tu membuat perbuatan yang kata apa, salah, maka Allah beri peluang untuk kita kembali pada Allah, yang dengan dipanggil dengan nama taubat, ya, taubat. Jadi taubat tu maksudnya kembali kepada Allah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala maha penyayang, Allah bagi kita peluang untuk memperbaiki diri kita. Selagi mana masih hidup, selagi itu Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa kita. Maka seorang yang buat silap, ya, setiap orang buat silap. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi, setiap anak Adam sentiasa buat silap. Kita semua tak terlepas dari kesilapan, tetapi orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bersegera memohon keampunan Allah. Dia buat silap je, cepat-cepat dia minta ampun pada Allah. Dengan mana? Dengan cara istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia akan meminta ampun dengan istighfar. Iaitulah dia menyatakan, ya, aku mohon keampunan kepada Allah Ta'ala yang maha agung. Jadi bila kita istighfar je, Allah ampunkan dosa kita. Ya, bila kita istighfar je, Allah Subhanahu Wa Ta'ala delete dosa-dosa kita. Allah Ta'ala tutup kesilapan kita. Itulah antara rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi sebab itulah apabila kita sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang maha melihat, Allah memberitahu di dalam surah Ghafir, dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah menyatakan apa lagi yang Allah lihat pada diri kita, selain perbuatan zahir kita, apa yang kita buat, ya, dengan tangan kita, ya, dengan wajah kita, sehingga kan mimik muka kita pada seseorang tu pun boleh jadi sesuatu yang memberikan pahala atau sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Bayangkan, ya, seseorang yang mimik mukanya pun boleh dapat pahala. Sebagai contohnya Nabi kata apa? Bersedekahlah kamu. Macam mana? Dengan senyuman. Ya, bila kita senyum kan, kita senyum, kita dapat pahala. Dan senyum tu mesti pada orang lah. Dia senyum pada orang dapat pahala. Kalau dia senyum pada kucing, tak dapat pahala. Pasal kucing dia tak faham. Kalau dia senyum pada tabung, kan, tabung tu berjalan depan dia kan kat masjid, dia pun senyum dekat tabung tu. Ataupun dia berdiri tepi tabung, dia senyum je. Lepas tu orang pun tepuk bahu je. Kenapa aja senyum kat tabung ni? Dia kata sedekah, dia kata. Kalau senyum kat tabung tak dapat pahala. Senyum kat manusia dapat pahala. Senyum kat tabung tu kalau nak sedekah, dia masuk duit. Baru dia jadi sedekah. Jadi itu sebab disebutkan perbuatan wajah kita pun boleh jadi pahala di sisi Allah. Kita senyum pun dapat pahala. Bahkan Nabi sebut biwajhin talqin. Kita jumpa orang dengan wajah yang ceria. Orang suka tengok wajah kita ni ceria, bukan masam, bukan muka marah, kan. Itu pun dapat pahala. Masya-Allah, tabarakallah. Apalagi dengan perbuatan tangan. Nabi kata siapa yang bantu orang lain, menyenangkan orang lain daripada kurbatan min kurabid dunia, daripada ujian-ujian di dunia ataupun sesuatu perkara yang berat di dunia untuk dia. Contohnya dia susah, kita tolong dia dengan tangan kita. Dia tengah angkat barang, kita tolong angkat. Ada makcik yang tak apa nak buat, kita tolong angkat. Orang dalam kesusahan, kita tolong lepaskan dia dari kesusahan tu. Macam-macam kebaikan yang kita buat, walaupun tak ada orang terima kasih, hatta mengalihkan sesuatu, kata Nabi, daripada jalanan. Kita nampak satu barang kat jalan batu yang besar, kalau orang langgar ni meletup tayar dia.
terpalih batu tu, kita dapat pahala yang besar di sisi Allah walaupun tak ada orang terima kasih. Nampak tak? Dan itulah antara rahmatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Al-Basir, yang melihat dan mengetahui akan setiap perbuatan kita. Kemana kita berjalan pun Allah tahu. Allah Ta'ala melihatnya dan Allah mengetahuinya dan Allah membalasinya dengan kebaikan. Maka seseorang berjalan untuk ke arah kebaikan. Sebagai contohnya, kita jalan pergi masjid untuk beribadah pada Allah. Maka setiap jalan tapak kita itu Allah bagi pahala. Setiap daripada perjalanan kita itu Allah bagi kebaikan. Sehingga kan seseorang yang pergi berjalan mencari ilmu, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang satu orang tu di jalan untuk cari ilmu kerana Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan senangkan dia untuk masuk dalam syurga. Kerana Allah melihat perjalanannya. Dan setiap dari perjalanan itu akan bawa dia kepada syurga, lebih mudah dia masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab tu semua perkara baik yang kita buat dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mimik wajah kita, dengan perbuatan kita, semuanya dinilai kebaikan oleh Allah dan akan dianugerahkan Allah kebaikan. Manakala Allah juga menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah bukan hanya Allah Ta'ala melihat akan perbuatan yang zahir, tetapi Allah Ta'ala juga tahu apa yang tersimpan pada diri kita. Sebagai contoh, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu Al-Basir juga membawa maksud kata para ulama, iaitu Allah mengetahui daripada sesuatu makhluk itu. Sebagai contoh kita, Allah melihat apa yang ada di ya'lamu kha'inatal a'yun. Jika seseorang itu mengkhianati matanya, jadi apa yang kita tengok, rupanya Allah tahu apa yang kita tengok. Mungkin ada orang, kita tengok dia pakai spek hitam. Kita tengok matanya pandang ke depan, rupanya pandang ke tepi. Kita pun tak tahu apa dia tengok, kan? Jadi membawa maksud, apa yang orang tengok, kita tak tahu apa dia tengok. Boleh jadi dia tengok depan, rupanya dia tengah tengok bawah. Sebab dia pakai spek mata hitam, kita tak nampak mata dia, kan? Macam tu. Ataupun seorang yang melihat sesuatu di tempat yang tertutup, kita tak tahu apa dia tengok. Jadi sebab itulah Allah beritahu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu apa yang kamu tengok. Kalau kamu mengkhianati matamu, iaitu dengan melihat benda-benda yang haram, Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Kalau kamu mengkhianati matamu. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Sehalus-halus perkara itu pun di bawah pengetahuan Allah. Kita jangan ingat apa kita tengok, apa yang kita nampak, Allah tak nampak. Allah nampak apa kita nampak. Subhanallah. Kan? Wa ma tukhfis sudur, dan bukan hanya itu, tapi Allah juga mengetahui akan apa yang terkandung dalam dada kita. Apa yang ada dalam hati kita ni pun Allah nampak, Allah tahu. Kalau seorang tu dia ikhlas, Allah tahu dia ikhlas. Kalau seorang tu dia niat bukan kerana Allah, Allah tahu. Apa dalam dada kita ni Allah nampak. Al-Basirnya Allah Ta'ala, subhanallah. Sehingga niat kita pun Allah tahu. Seorang tu dia buat baik dengan orang, dia senyum, dia hati, dia kata, tak suka betul aku orang ni. Dia kata dalam hati dia, dia ingat tak ada orang tahu, tapi Allah tahu. Nampak tak? Sebab tu apa yang kita kata dalam hati pun memainkan peranan dalam kehidupan kita. Sebab tu apa yang kita sebut dekat hati kita boleh jadi ia berpahala, dan boleh jadi menyebabkan perbuatan kita pun boleh jadi sia-sia. Bagaimana Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan maknanya apa? Dan sesungguhnya setiap sesuatu itu dilihat daripada niat. Bermaksud, kalaulah perbuatan tu nampaknya amal soleh, sebagai contohnya ketika itu hijrah Nabi SAW. Hijrah ni bukan benda yang senang. Hijrah tu daripada Mekah pergi Madinah, perjalanannya lebih kurang 450 km. Susah perjalanannya. Ada yang jalan kaki, ada yang berkenderaan, tapi perjalanan tu jauh dan susah. Tetapi kata Nabi SAW, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dan dia akan dapat Allah dan Rasul. Dia dapat pahala, dia dapat kemuliaan, dia dapat ganjaran daripada Allah. Dan siapa pula yang berhijrah
disebutkan lidunya aw imraati aw yusibuha, dia ataupun kerana seorang perempuan ataupun kerana dunia dan sesuatu yang sama dengannya. Artinya dia pergi hijrah juga, perbuatannya sama-sama dengan sahabat lain, tapi dia pergi sebab dia nak kahwin dengan orang yang duduk kat sana. Contoh. Jadi dia akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi dia akan rugi. Sebab apa? Sepatutnya dia dapat lebih besar lagi, tapi dia terhad hanya kepada dunia saja, maka itulah yang dia dapat. Jadi membawa maksud Allah tahu apa yang kita niatkan. Allah itu Al-Basir, yang Maha melihat apa yang kita simpan di dalam dada kita. Jadi sebab itulah apa yang kita nyatakan dalam hati kita, biarlah sentiasa yang baik saja. Kita mengharapkan yang baik, kita berpandangan yang baik, kita sentiasa buat yang baik, agar ataupun hati kita sentiasa berkata-kata yang baik. Nampak sesuatu, kita cakap yang baik dia, jangan cakap yang buruk, kerana nanti Allah tahu apa yang kita katakan dalam hati kita, dan Allah melihat akan niat kita, Allah melihat akan apa yang kita simpan dalam hati kita. Maka malulah kita dengan Allah. Dengan itu sentiasa kita niatkan atau katakan yang baik saja di dalam hati kita. Baik. Jadi para jemaah dikasihi muliakan oleh Allah SWT. Al-Basirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha melihat ini. Antaranya lain iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala melihat akan setiap pergerakan pekerjaan kita, yang zahir maupun yang batin kita. Maka oleh hal yang demikian, seseorang yang dalam kehidupannya dia terlintas nak buat baik, dia rasa nak buat baik, maka dia niatlah buat baik kerana Allah. Kerana Allah melihat akan perbuatannya. Maka sebab tu kalau kita niat, kita nak buat baik, kita niat, saya nak buat baik lepas ni. Kerana Nabi kata kalau seorang tu niat buat baik, dia akan dapat pahala dah. Belum lagi dia buat baik, tapi dia dah dapat pahala. Dan kalaulah seorang tu pula dia niat nak buat jahat, dia nak buat buruk, kemudian tiba-tiba dia tak jadi buat. Sebab apa? Takutlah Allah Ta'ala marah ni, Allah tak suka ni. Jadi apa yang berlaku, malaikat akan tuliskan pahala baginya. Itu Allah perintahkan, tulis pahala. Kenapa? Kerana dia meninggalkan dosa sebab dia takut kepadaku. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah kita sentiasa niat nak buat baik dia. Jangan niat buat buruk, kerana Allah melihat akan niat kita. Manakala kalau seorang tu dia niat nak buat dosa, kemudian barulah dia buat, maka masa itulah tercatatlah dosanya. Baik, jadi jemaah sekalian, sebab tu macam orang lah kan, kalau kita kadang-kadang ada orang bila berhadapan dengan manusia dia okey kan, tapi belakang-belakang orang macam-macam perangai dan sikap. Sebagai contoh, pergi masjid lah kan, pergi masjid pun kadang-kadang dahsyat juga kan. Bila dia dengar khutbah, dia nak keluar-keluar tu, dia tengok slipper dia. Dia teringat tadi khatib cakap, buanglah yang buruk, ambillah yang baik, dia kata. Jadi dia tengok slipper dia buruk, dia slipper dia kan. Dia pun ambil yang baru, dia pun pergi je. Sebab dia kata tak apa, insyaAllah orang yang bagi tu dia halalkan dan Allah memaafkan. Dia boleh cakap macam tu pula kan. Itu satu benda yang salah. Pasal apa? Inilah sikap apabila orang tidak ada rasa Allah melihat dia. Jadi sebab tu bila kehidupan kita ni, kita kena sentiasa didik diri kita bahawa Allah melihat kita. Sebab tu Nabi SAW maknanya apa? Bila kita nak buat sesuatu tu, kita fikir, Allah tengok aku ni. Maka bila Allah tengok aku, pastinya aku nak buat yang baik je, tak nak buat yang buruk. Aku tidak akan jadi diriku tidak beramanah, melainkan aku sentiasa akan beramanah. Sebab Allah melihatku. Macam tu. Maka sebenarnya orang Islam tidak perlukan pemantauan dah sebenarnya. Kadang-kadang bos-bos kat tempat kerja kan kena letak CCTV dekat sana, dekat sini, sebab nak tengok pekerja dia bekerja tak. Sebenarnya kalau orang mukmin tak perlu dah. Sebab apa? Dah cukup dah Allah melihat dia kan. Tapi kadang-kadang itulah, bila iman senipis kulit bawang dia jadi macam tu lah kan. Dia depan orang dia buat, dia jujur, tiba-tiba belakang orang dia tidak amanah. Itu perbuatan yang Allah tidak suka. Sebab tu
kita kena sentiasa rasa Allah melihat kita. Bila kita rasa Allah lihat kita, sentiasa ada CCTV, macam orang bawa kereta lah juga. Bila masuk highway, dia kata ada kamera had laju di hadapan. Oh, dia slow. Dia tengok, oh dah lepas dah kamera, oh dia laju balik. Sebab apa? Dia melepasi had laju. Sebab apa? Sebab dia tahu orang tak ada melihat dia. Kita tak nak sikap macam ni. Kita nak sikap yang sifat kita biar dalam keadaan dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, kita tetap yakin Allah melihat kita. Dengan itulah akan terbinanya sifat takwa, sifat takwa pada Allah Ta'ala, iaitu kita sentiasa buat baik di hadapan manusia maupun di belakang manusia, sentiasa tinggalkan keburukan walau di hadapan manusia dan walaupun tidak ada manusia yang melihatnya, kerana kita tahu Allah Ta'ala maha melihat. Jadi macam orang culik slipper tadi tu, dia tak yakin Allah melihat dia. Jadi sebab itulah yang disebutkan dalam hal ini bahawa Allah maha melihat kita. Ya, sentiasalah kita tahu bahawa luar dan dalaman kita di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin muslimat dirahmati muliakan Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi mendidik sahabat untuk merasakan bahawa Allah tu dekat. Sebagai contohnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menemani Rasulullah ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika Nabi berhijrah, masa tu Nabi pergi ke Jabal Nur. Jabal Nur ni Bukit Nur nama dia. Jabal Thur. Bukit Thur ni dia tinggi, lebih tinggi dari Jabal Nur tadi. Jabal Nur ada Gua Hira, tempat Nabi terima wahyu. Tapi Jabal Thur ada Gua Thur, di tempat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq datang dan menyorok di situ kerana dikejar oleh orang-orang musyrikin. Jadi ketika itu, masa mereka dah menyorok dalam gua tersebut, ada orang musyrik yang telah sampai ke atas tu dan telah lalu di hadapan Gua Thur. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi. Sebagai riwayat kata ada burung merpati yang buat sarang di situ, supaya mereka menganggap, orang musyrik itu menganggap, oh ni mesti tak ada orang masuk. Kalau ada, tentunya burung ni dah terbang. Sebagian kata laba-laba, wallahu alam. Walaupun ada sebagian tak setuju dengan kisah tu, tapi ada ulama yang juga menukilkan kisah itu dalam kitab-kitab mereka. Ala kulli hal, Allah selamatkan sehingga tak ada orang musyrik yang tunduk melihat kalau dalam gua itu ada Rasulullah, kerana mereka tidak sekali pun menyangka ada Nabi di dalamnya. Masa tu Abu Bakar bila nampak kaki-kaki orang musyrik itu berjalan kan, maka dia sangat risau. Dia sangat risau. Kenapa? Takut nanti mereka jumpa Nabi, mereka akan bunuh Rasulullah. Dia tak kisah pasal diri dia, tapi dia risau Nabi SAW. Maka apa yang Nabi ajarkan? Nabi ajar pada Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kata Nabi SAW, la takhaf, innallaha ma'ana. Iaitulah kata Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar, janganlah kamu takut, bimbang. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Jadi sebab tu dalam hidup kita ni Nabi ajar macam tu. Dan Abu Bakar pun kembali tenang balik, ya Allah bersama dengan kita. Jadi jangan risau. Kita dah usaha terbaik, Allah yang pasti melihat kesungguhan kita. Allah pasti melihat akan kesusahan kita. Allah pasti melihat kepayahan kita. Dan Allah tidak akan menzalimi orang-orang yang beriman. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ni, kita jangan disebutkan risau sangat, terlalu risau sehingga menyebabkan seorang tu risau sampai boleh sakit, risau sangat tentang masa depan dan sebagainya. Jangan risau. Allah Ta'ala sentiasa bersama kita orang beriman. Allah tak akan menzalimi kita. Allah sentiasa menjaga rezeki hamba-Nya. Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita. Jadi sebab itulah kita jangan kita disebutkan la takhaf, kata Nabi, jangan kita takut akan sesuatu perkara berlaku itu, kerana Allah pasti memelihara kepada orang-orang beriman. Allah pandang kita sebenarnya. Jadi sebab itulah kita yang dalam kehidupan kita ni sebagai orang yang beriman, maka kita jaga segala perintah-perintah Allah. Antara renungan terakhir yang kita boleh buat, pertama sekali untuk kita amalkan Al-Basir. Pertama,
adalah sentiasa kita jaga semua perintah-perintah Allah. Ya, perintah solat Allah Ta'ala suruh kita jaga sebaik mungkin, kita buat sehabis baik yang mungkin. Maka dengan itulah kata para ulama, kita kena sentiasa upgrade ya, kualiti solat kita. Maka carilah ilmu, bacalah kitab sifat solat Nabi ke dengan para ustaz ya, supaya kita dapat memperbaguskan ya solat kita ya. Dan dengan itulah Allah memandang kita sentiasa, Allah memandang kepada amal solat kita, dan dengan itulah juga kita dapat menjadi hamba Allah taat. Maka dengan pertama sekali, ikutilah segala perintah Allah dalam segenap kehidupan kita, dalam setiap saat, setiap masa dalam kehidupan kita. Solat, puasa, zakat, berlaku baik pada ibu ayah, berlaku baik sesama manusia. Kata Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita buatlah amal soleh, kebaikan dengan suka tolong orang lain, walaupun orang lain tak menghargai atau tidak berterima kasih pun pada kita. Jadi buat je baik, meskipun orang tak terima kasih pada kita, kita buat baik tu niat kita kerana Allah SWT. Nescaya kita akan mendapat pahala yang sangat besar. Sehingga Nabi kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Seorang yang buat amal kerana Allah Ta'ala ya, kepada seorang hamba Allah yang lain, Allah siasa akan tolong dia ya, meskipun orang tak ada, maknanya apa, disebutkan dia buat baik, mungkin orang tu pun lepas tu tak jumpa dia dah, tapi nanti bila dia susah, Allah akan hantarkan orang lain akan tolong dia. Subhanallah. Jadi macam yang berlakulah ya, pada isteri saya kan, hari tu accident dan patah tangan dia kan. Dan sekarang dia dalam proses pemulihan, dan semoga minta doa semoga Allah sembuhkan dia. Jadi masa ketika accident tu berlaku, saya tak ada kat situ, saya jauh, tak sampai lagi. Tapi ada sepasang suami isteri yang akak ni, dia tolong daripada awal sampai habis. Subhanallah. Saya pun terhutang budi dengan dia, tapi saya kata saya tak mampu nak balas jasa baik dia yang begitu besar kepada saya dengan isteri saya kan. Tapi kita terfikir balik, ya Allah, manalah datang orang baik macam ni di tengah highway yang kosong, tak ada orang, tiba-tiba datang suami isteri yang lalu, kan dia tolong pada awal sampai habis dan tak harap apa-apa pun. Apa yang kita boleh bagi, kita bagi doa yang baik pada dia, rezeki yang luas kita doakan, kebahagiaan, bahkan syurga bagi dia. Jadi sebab itulah bila kita ni pun sama juga kan, kita tak tahu dari kebaikan mana kita buat, Allah akan bantu kita masa kita kepayahan. Dan begitulah juga dalam hidup kita, bantulah semampu mungkin pada orang lain, dan niat kerana Allah. Pastinya Allah melihat, Allah Al-Basir, yang melihat perbuatan baik kita, Allah akan balasi kebaikan itu, Allah akan tolong kita dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiganya, rasalah takut kita nak buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Terima kasih terdoa buat Haji Hanum dan buatlah sesuatu kebaikan tadi dan kerana Allah, dan tinggalkanlah segala keburukan kerana Allah. Maknanya bukan di hadapan manusia dia seorang tu dia tinggalkan keburukan, tapi di belakang pun dia tinggalkan. Jadi setengah orang tu kadang-kadang na'udzubillah zalik kan, solat kan, dah lah tak solat pun seminggu sekali je, bila masa sembahyang Jumaat. Ada tengok tak ada orang ni kan, perempuan je ada kan, dia orang mengata aku pula, dia kata. Jadi dia pun sembahyang Jumaat, dah lah sembahyang sekali, sembahyang tu pun bukan kerana Allah. Nampak tak? Rugi kan. Jadi sebab itulah kita, walaupun dalam apa jua keadaan, takutlah kita. Sebagai contohnya, Imam disebutkan Malik Ibn Dinar. Malik Ibn Dinar ni seorang ulama yang dia diceritakan dalam kitab Imam Ghazali, bagaimana dia takut sangat nak guna barang orang lain. Dan terima kasih Haji Ayati, dia guna barang online dia takut nak pakai ya, sehingga dikatakan bila dia sampai ke Masjidil Haram, bekas yang digunakan untuk minum air zam-zam tu yang maknanya orang letak kat situ lah, maknanya siapa-siapa boleh pakai, itu pun dia takut nak pakai. Kenapa? Bila tanya Malik bin Dinar, dia kata, aku takut kalau aku guna barang orang lain, nanti Allah akan tanya aku dekat hari akhirat. Ya Allah, hebat kan? Sebab apa? Allah itu Al-Basir, Allah Maha melihat akan apa yang kita kerjakan. Sebab itulah setiap pekerjaan perbuatan kita ni biar sentiasa yang baik, dan kalau kita tahu benda tu Allah tak suka, kita segera meninggalkannya. InsyaAllah
Allah merahmati kita. Yang itu yang ketiga. Yang terakhir sekali, sentiasalah rasa Allah itu ada dalam kehidupan kita dan janganlah berputus asa dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala ni maha merahmati dan melihat akan diri kita. Kadang-kadang kesusahan, kepayahan kita ingat tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang faham. Allah maha mengetahui dan Allah maha memahami. Jadi jangan berputus asa dengan Allah. Kesusahan, kepayahan, ujian yang Allah bagi pada kita, selalulah kita mohon Allah permudahkan. Dekatlah diri kita dengan Allah. Bila kita diuji, sebenarnya Allah nak kita dekat kepada dia. Jadi sebab itulah kalau kita diuji oleh Allah, kita kembali pada Allah, kita mohon keampunan daripada Allah Ta'ala, kita berdoa pada Allah Ta'ala, dan semoga Allah melihat kita sentiasa, dan segala kepayahan kita dalam kehidupan ini Allah balasi dengan rahmatnya, dengan pahala atas kesabaran kita. Perbuatan baik Allah balasi dengan hasanah, perbuatan buruk kita semoga Allah ampunkan, dan semoga sentiasa Allah melihat kita, memandang kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa jaga hati kita, niat kita sentiasa kerana Allah. Dan penglihatan kita lihat apa yang Allah Ta'ala sukai, dan pendengaran kita dengar apa yang Allah Ta'ala redai. Mudah-mudahan kita berada dalam kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan semoga kita semua mendapat kebaikan, kejayaan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan. Katanya Al-Basir tadi dapat meningkatkan itulah ihsan kita, iaitu rasa kita melihat Allah. Setidaknya pun kita rasa sentiasa Allah melihat kita. Dan semoga dengan itu bertambahlah takwa kita, bertambahlah kebaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Harif Zaki atas perkongsian ilmu mengenai Asmaul Husna iaitu Al-Basir. Dan sebagaimana Allah SWT itu maha melihat, kita lihatlah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, kemudian menjadikan tanda-tanda tersebut sebagai renungan agar ketaatan dan keimanan semakin bertambah insya-Allah. Dan dari itu adanya Asmaul Husna ini 99 Asmaul Husna dari nama Allah itu Al-Basir. Dan sesungguhnya Allah tu maha mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan insya-Allah. Terima kasih kepada penjemaah sekalian, dan Ustaz kita akhiri dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi terima kasih atas doa-doa semua. Insya-Allah saya doakan semoga semua mas sekalian juga